A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Nurul Anis Aisyah binti Muhammad Amin. Nombor matrik saya A181372. InsyaAllah pada hari ini saya akan membincangkan sedikit tentang perkembangan daripada sekularisme sehingga ke demokrasi. Perkembangan daripada sekularisme sehingga ke demokrasi terdapat 7 tahap. Yang pertama ialah sekularisme, yang kedua liberalisme, yang ketiga rationalism, yang keempat humanism, yang kelima human right, yang keenam pluralism, dan yang terakhir ialah demokrasi. Baiklah, kita akan masuk kepada sekularisme. Sekularisme bermaksud suatu pemikiran yang menolak agama dalam sesuatu hal. Mereka menganggap bahawa agama tidak mempunyai hak langsung untuk memasuk campur dalam memutuskan sesuatu keputusan. Baiklah, dalam tingkatan sekularisme ini terdapat 3 golongan. Yang pertama ialah golongan yang menolak agama secara total. Mereka menganggap bahawa agama tidak mempunyai hak langsung untuk memasuk campur dalam sesuatu urusan. Dan yang kedua ialah mereka yang tidak kisah langsung dengan agama. Hal ini kerana mereka menganggap bahawa agama itu adalah sesuatu yang sangat-sangat tidak penting. Jadi mereka tidak kisah. Dan tingkatan yang ketiga ialah golongan yang mengambil agama mengikut keperluan mereka sahaja. Apabila wujudnya pemikiran yang hanya mengambil agama dalam urusan keperluan sahaja, maka timbullah tingkatan serangan pemikiran yang kedua, iaitu liberalisme. Liberalisme merupakan satu pemikiran yang menolak terus untuk terikat dengan autoriti agama. Apakah itu autoriti agama? Autoriti agama ialah Al-Quran, As-Sunnah, Ijma' dan Qiyas. Mengapakah golongan liberalisme ini menolak terus autoriti agama? Hal ini kerana di dalam autoriti agama tersebut telah tercampurnya campur tangan manusia. Jadi mereka beranggapan bahawa mereka juga berkelayakan untuk berijtihad dalam menentukan sesuatu perkara, dan ini menyebabkan mereka berfikiran dengan bebas. Dan apabila mereka berfikiran sebegitu, mereka beranggapan bahawa mereka layak untuk berijtihad dalam sesuatu perkara, maka tertimbullah serangan pemikiran di tahap yang ketiga, iaitu rationalism. Rationalism ialah konsep yang berteraskan kepada logik akal sahaja, di mana mereka menentukan semua perkara berdasarkan logik akal sahaja. Di sini jelaslah bahawa mereka telah menolak wahyu secara total. Dan apabila konsep yang mereka amalkan itu hanyalah mengikut logik akal, maka tertimbullah serangan pemikiran yang seterusnya, iaitu humanism, di mana apabila ingin menentukan apa-apa hukum, mereka hanya melihat kepada manusia itu sendiri, di mana mereka tidak lagi berfikiran tentang dosa, pahala, syurga atau neraka dan sebagainya. Mereka hanya tertumpu kepada nafsu sendiri, di mana jika perkara itu mereka suka, mereka akan buat. Jika mereka tidak suka, mereka tidak akan buat. Dan mereka akan mengabaikan wahyu secara total dan tidak akan tertumpu kepada aspek ketuhanan lagi. Jadinya, apabila mereka telah mengagungkan hak individu ini, maka terjadilah serangan pemikiran yang seterusnya, iaitu human right. Human right ataupun hak asasi manusia berkonsepkan kepada mengamalkan kebebasan dan mengamalkan prinsip manusia perlu saling hormat menghormati dan menjaga maruah antara satu sama lain. Human right ini mementingkan hak-hak manusia tanpa berpandukan kepada wahyu Allah. Hak asasi manusia dan hak asasi Islam adalah amat berbeza. Di mana yang kita tahu, hak asasi Islam adalah berpaksikan kepada maqasid syariah, manakala hak asasi Barat adalah berpandukan kepada manusia itu sendiri, di mana mereka mengambil cadangan daripada manusia itu sendiri, sepertinya orang kaya, orang miskin, lelaki dan perempuan. Apabila mereka mengambil pendapat daripada manusia, maka berlakulah pertelingkahan dan pergaduhan di antara mereka kerana permintaan manusia yang tidak selari dan tidak sependapat di antara mereka. Apabila tertimbulnya pertelingkahan di antara manusia tersebut, maka tertimbullah pluralisme. Pluralisme membawa maksud satu pemikiran yang meletakkan kesamarataan dalam kebenaran. Tiada satu agama atau
kerajaan pun yang lebih betul mengatasi agama yang lain. Bagi mereka, semua agama adalah sama dan mereka menyokong idea keharmonian dengan meminggirkan agama. Kerana bagi mereka, agama itu sendiri boleh menyebabkan kepada perpecahan. Golongan ini memegang kepada konsep kesamarataan dalam kebenaran. Jadinya, mereka tidak boleh membezakan di antara yang benar dan dengan yang salah. Apabila mereka tidak dapat membezakan di antara perkara yang benar dan perkara yang salah, maka wujudlah demokrasi, di mana demokrasi ini merupakan suatu pemikiran yang menentukan sesuatu perkara itu sama ada benar ataupun salah dengan menggunakan suara majoriti ataupun suara orang ramai. Dengan menggunakan suara majoriti ini, maka suatu kebenaran itu dapat didedahkan walaupun kebenaran itu bertentangan dengan agama. Berdasarkan daripada penerangan saya daripada sekularisme sehingga ke demokrasi, kita dapat menyimpulkan bahawa terdapat satu perkara yang menjadi tunjang kepada pemikiran-pemikiran ini, iaitu menolak Islam dan menolak agama Allah Subhanahu Wa Taala. Jadinya, kita sebagai umat Islam yang teguh keimanan haruslah sentiasa setiap hari memperbaharui iman kita dan sentiasa mempelajari ilmu-ilmu supaya kita tidak mudah tersesat dengan serangan-serangan pemikiran dan serangan-serangan ideologi barat ini. Itu sahaja daripada saya. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.